bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Wakiuddin Abdul Haq bin Haji Abdul Rajak, merupakan pengurus projek. Kita terus sapa saya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya hari ini Tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat datang ke studio hari ini, dan kami pun merasa cukup gembira nih Tuan, teruja menerima kedatangan Tuan ke Rampai Pagi hari ini untuk tadi mewawarkan nih Tuan, memberitahu kepada penonton Rampai Pagi mengenai dengan kejohanan Liga Futsal Brunei 2024 dan 2025. Sebagai mukadimah, rasanya lebih eloklah, lebih molek diberikan peluang pada kita untuk mengenalkan kepada penonton Rampai Pagi mengenai dengan kejohanan ini, dan siapa penganjurnya ni Tuan, silakan. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman semua, kejohanan Liga Futsal Brunei bagi musim 2024 dan 2025 ini adalah satu liga futsal kebangsaan yang dianjurkan pada masa kini oleh pihak swasta, itu kami Yakin Football League Company, dengan sokongan daripada Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam. Dan selain sebenarnya mengangkat sukan futsal di negara ini, kejohanan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menyediakan satu platform untuk pemain-pemain kita ini bersaing dan meningkatkan diorang punya kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Liga futsal yang pada kali ini lain daripada yang lain pasal ia ada dua division, dipecahkan pada dua division, iaitu satu division elite iaitu Tier 1 dan division 2 iaitu Premier. Dengan setiap division terdiri daripada 8 pasukan yang berentap untuk merebut kejuaraan. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kejohanan Liga Futsal Brunei 2024 dan 2025 ini Tuan, bila sebetulnya diadakan dan juga di mana tempat bermain bagi kejohanan ini? Sebenarnya perlawanan ini kejohanan Liga Futsal Brunei ini bagi Division 1 sudah bermula semenjak 5 Oktober 2024. Dan manakala Division 2 Premier sudah bermula pada 29 Oktober tempoh hari 2024. Dan keseluruhan kejohanan Liga Futsal ini akan dijangka tamat pada 30 Jun 2025. Dengan yang Premier punya division ditarget akan selesai pada Februari 2025. Dan perlawanan-perlawanan ini diadakan di dua tempat saja di Brunei ini, Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Berakas dan Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. Kedua-dua lokasi ini dilihat memenuhi piawaian antarabangsa untuk memastikan pengalaman perlawanan yang terbaiklah untuk pemain-pemain. Jadi amat penting sebenarnya bagi pihak kita memastikan kelancaran dan juga memastikan keselesaan untuk mereka yang mengikuti nanti pertandingan ini, bertepatan dengan pemilihan tempat-tempat venue-venue yang telah disebutkan tadi. Mungkin boleh juga diterangkan, diberikan kepada penonton Rampai Pagi mengenai dengan kejohanan ini Tuan, berapa kategori yang akan diadakan dan juga berapa pasukan rasanya yang telah pun menyertai, yang telah pun mendaftar, dan mungkin juga ada pasukan yang baru barangkali Tuan, ataupun ada pasukan yang memang sudah dikenali lah, ni orang memang cukup kuat barangkali dalam bidang futsal dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan ni. Alhamdulillah, kejohanan Liga Futsal pada kali ini memang dipecahkan kepada dua division. Pertama division elite iaitu Tier 1, di mana ia punya piawaian adalah lebih ketat dan memenuhi daripada piawaian antarabangsa. Division 2 pula manakala dipanggil Premier adalah untuk memastikan platform itu ada platform untuk pemain-pemain itu bermain di sana. Buat masa kini kedua-dua division ini ada 8 pasukan yang berentap. Untuk division elite, pasukan-pasukan seperti Almirez Haitun, MS ABDB, Kasuka dan Aurada merupakan pasukan-pasukan yang pada masa kini boleh dilihat kuat dan terkenal lah. Sementara itu di division Premier, selain daripada pasukan-pasukan yang sudah lama beraksi, kita juga kali ini melihat ada featuring pasukan yang baru, terutamanya Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Brunei Darussalam. Jadi di sini antara kedua-dua division ini memang daripada list senarai pemain punya pasukan-pasukannya memang ada bagi kami sesuatu yang menariklah di sana. Ya, alhamdulillah. Jadi kita percaya ada persiapan yang telah pun disusun atur ni Tuan. Jadi apakah antara persiapan yang dibuat oleh pihak penganjur dan juga ada cabarannya ni? Apa cabaran yang dihadapi bagi mengupayakan kejohanan ni Tuan? Sebenarnya persiapan itu, pelbagai persiapan telah dibuat sebenarnya. Ia termasuk juga pengurusan untuk lokasi perlawanan, penjadualan pertandingan supaya ada clashing, logistik dan penyelarasan dengan pihak pengadil serta pegawai-pegawai yang terlibat. Tapi antara cabaran yang dihadapi adalah memastikan setiap aspek kejohanan ini berjalan lancar. Termasuk pengurusan logistik dan penjadualan itulah especially-nya
serta menjamin keselamatan dan keselesaan semua pihak yang terlibat termasuk para penonton. Untuk persiapan ini juga pihak kami sebagai pihak swasta turut mengambil kira juga mengambil maklum daripada feedback daripada penganjur-penganjur yang sebelum ini dalam pengurusan ini seperti keperluan memastikan keselamatan pegawai dan pemain. Di samping itu juga mencari lokasi yang sesuai juga merupakan satu cabaran kerana kebanyakan tempat yang akan dipilih ini satu tempat yang popular ramai orang pakai. Jadi kami pun ikut berebut slot. Tapi seperti dikongsikan pihak tuan telah pun melakukan yang terbaik dan sudah pun mendapat tempat-tempat yang terbaik untuk memastikan kelancaran kejohanan ini nanti. Dari segi penyertaan, adakah pihak BIS kita menerima penyertaan jika mungkin ada yang berminat menyertai yang bukan daripada pasukan negara Brunei Darussalam, mungkin daripada luar negara, daripada negara jiran kita ni. Kalaupun Indah tuan, mungkin ada yang menyaksikan hari ini teringin, mungkin berimpian, boleh ke dah kata dia memakai pemain import untuk pasukan tani. Macam mana tu tuan kedudukannya? Alhamdulillah. Untuk makluman juga dalam Division Elite pada tahun ini kita ni pertama kali melihat penyertaan daripada pasukan dari Singapura. Kiranya orang featured team. Itu daripada kampung Buangkok FC. Pasukan ini difahamkan juga masa ni ia memang banyak kenalan di sini dan diharapkan dengan diorang ini ikut Liga Futsal ni akan jadi lebih meriah selain daripada cabarannya itu makin kuat. Untuk makluman juga dalam peraturan kejohanan, setiap pasukan yang tempatan dibenarkan mendaftarkan 2 pemain asing yang memiliki kad pintar berwarna hijau atau pas kerja penuntut yang sah lah. Tapi bagi mereka yang itu luar negara, diorang mesti juga membagi surat pelepasan sebagai bukti pengesahan lah. Anda mesti dikemukakan kepada jawatan kuasa pertandingan. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebut-sebut berkenaan dengan peraturan ini tuan, mungkin tuan boleh menerangkan sedikit ya tentang peraturan yang digunakan di dalam kejohanan ini tuan. Ya, dalam peraturan kejohanan ini ia ada quite komprehensif. Tapi kalau bagi saya, salah satu yang ingin saya highlightkan adalah kepentingan dalam memastikan countdown itu dipatuhi. Setiap pasukan-pasukan yang bertanding adalah dimestikan datang sejam sebelum kick-off bermula. Sebab di sana within sejam itu diorang ada ada program-programnya macam diorang mesti buat pemanasan badan sebelum bertanding. Pasal untuk memastikan pertandingan itu ia ada macam membagi membagi edge kepada salah satu yang lain lah. Pemain-pemain datang, pemanasan cukup, ada macam injat apa, semua sudah briefing. Pasal kalau countdown ni, kalau Indah dipatuhi kelewatannya, sebab pegawai-pegawai yang ada ni pun juga ada yang jadualnya sangat ketat kan. Jadi akan mengacau fokus di antaranya. Dan kemudian kalau sekiranya penontonnya ramai, kalau lambat mungkin penonton boleh hilang sabar ke apa. Betul. Jadi perkara-perkara ni kalau sekiranya untuk perlawanan, countdown ni seboleh-bolehnya dipatuhi dan itulah orang memupuk je disiplin di antara pemain-pemain dan pasukan. Betul lah kan. Sebenarnya mengenai dengan disiplin sebenarnya tuan untuk memastikan kelancaran kejohanan ini nanti. Pengadilnya tuan, siapa? Rasanya memang sudah ada dilantik barisan-barisan pengadil. Mungkin boleh dikongsikan ni tuan. Alhamdulillah pengadil-pengadil yang pada masa ini diberikan peranan untuk mereferikan matchesnya ini adalah pengadil yang bertauliah dan pengalaman yang diambil daripada Persatuan Pengadil Futsal Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Jadi memang diorang ini diberikan tauliah bukan saja oleh badan induk kita ni, tapi badan induk antarabangsa juga ada juga iaitu FIFA. Dan selain mewasitkan, referikan perlawanan, diorang ini memang orang-orang fasih dalam memastikan perlawanan ini mengikutnya kami law of the game. Ya, Alhamdulillah. Jadi ini tuan, mungkin ada peminat futsal yang menyaksikan pada ketika ini. Jadi bagi para peminat futsal tuan, jika mereka datang ke gelanggang untuk menyaksikan ni nanti, jadi apa nasihat tuan kepada mereka yang ingin berkunjungan ni nanti? Kalau nasihat kepada penonton-penonton atau peminat-peminat yang ingin datang menyaksikan perlawanan secara live selain daripada diorang datang awal supaya senang cari parking, senang cari tempat duduk, nasihatkan juga diorang untuk menjaga keselamatan dan menguatkan diorang punya adalah practice good sportsmanship. Yang bermaksudnya kalau walaupun diorang meminati pasukan ini, ada pasukan lawan, tapi good sportsmanship ini kiranya orang meningkatkan macam mana wibawanya itulah. Menang kalah memang adat pertandingan, tapi
dari sana macam mana kita ni macam mengaccept atau respon tu kemenangan atau kekalahan itu adalah macam menunjukkan kewibawaan tim itu juga. Rasanya itu juga merujuk kepada etika barangkali tuan. Etika kita ni sebagai yang menyaksikan pertandingan, memang kalah dan menang memang adat pertandingan tuan, tapi ada saja standard-standard ataupun etika-etika yang diharapkan akan terus dipraktikkan oleh mereka yang datang nanti. Untuk mendapatkan jadual perlawanan-perlawanan, mungkin ada yang akan datang tuan tapi mau tahu siapa yang main hari ini, pukul berapa, dari mana akan dapat maklumat ni tuan? Alhamdulillah jadual perlawanan ini memang kami sudah sediakan. Tapi ia tertakluk pada beberapa perubahan-perubahan juga. Jadi kalau untuk jadual yang rasmi dan yang dikemaskinikan, orang ramai boleh juga melihat mereferkan kepada kami punya sosial media rasmi iaitu Brunei Futsal League, dan beberapa pengeskinian ini juga akan dibuat melalui kami punya official atau Yakin Football League dan Yakin Futsal League punya media sosial. So Brunei Futsal League tadi IG tuan? Brunei Futsal League IG. Instagram Instagram. Alhamdulillah. Jadi untuk akhirnya tuan, saranan dan juga kesimpulan kepada pasukan-pasukan yang menyertai dan juga kepada orang ramai khususnya peminat futsal di negara ini tuan. Silakan. Kepada pasukan-pasukan yang bertanding, sebenarnya kami sebagai penganjur berharap bis kita semua dapat bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi ya. Sebab platform yang disediakan ini adalah untuk bis kita menampakkan kemahiran kita dan mengembangkan kita punya skills. Dan untuk pemain-pemain juga diharapkan untuk memberikan sokongan kuat juga, sebab sebenarnya kejohanan ini tadi melihat orang berjuang, pemain-pemain berjuang untuk menaikkan bukan saja sebenarnya nama diorang sendiri, nama negara juga kalau diorang bertanding untuk negara. Jadi berikan sokongan yang kuat, yang padu, dan insya-Allah Tani akan sama-sama dapat melihat kemajuan bukan saja untuk diri pemain dalam sukan ini juga, mungkin dalam untuk negara Brunei Darussalam juga. Alhamdulillah, maju sukan untuk negaranya. Dan kami juga mendoakan di pada pagi mendoakan kelancaran untuk kejohanan Liga Futsal Brunei yang akan diadakan ni. Ya, apa-apa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Wakiuddin Abdul Wahab bin Haji Abdul Rajak, merupakan pengurus projek kerana berkesudahan untuk memberikan berkenaan dengan kejohanan Liga Futsal Brunei 2024 dan 2025. Jadi kita harapkan mudah-mudahan acara yang akan berlangsung ini akan mengambil tempat yang baik, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.